Ketua Jurulatih Negara dengan situasi pening kepala mungkin tidak dapat dipisahkan. Namun apa yang membezakan situasi dan cerita sama ini adalah medium yang diguna pakai untuk mengisi lompong yang ada ketika ini. Ditanya kepada Kim Panggon, adakah dia kecewa atau tidak senang dengan situasi ini, terutama ketiadaan dua pemain KL City, Panggon beri jawapan yang tenang. I'm here in Malaysia. Yeah, I need adapt and also accept all the situation. So I don't want to complain. This is in the rule, in FIFA rule, so it can be happen. So I accept all the situation. We do our best. We try to serve our best to those to come to join us. We will try our best service to them. We make the team. We try to make the team good team. Yeah. Setenang mana pun Panggon ketika ini, hakikat yang perlu ditelan, bala tentera yang ada di tangannya bukan kekuatan yang sama seperti di kelayakan Piala Asia tempoh hari. That reachable, unreachable, anyhow, when we participate any tournament, we looking for best result. So we want to deliver a best result to the public to give a proud of Malaysia. So that is my duty, and also the way is I respect those answer to join us to service for the national team. So I think I don't say I will change my part. Penjaga gol negara Rahadi Azli dan Dion Kuz hanya akan bersama pasukan pada 6 Disember selain Panggon saut cabaran yang ada dengan tidak memanggil mana-mana pemain lain. 28 pemain yang ada ini bakal dinilai sebelum 23 nama dalam senarai akhir dikeluarkan. Baiklah, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi macam mana keadaan sebenar di sesi latihan pertama pada hari ini, kita akan terus saja bersama dengan Fina Nasrom. Fina, boleh dengar? Boleh, Dayang. Okey, baik Fina. Laporan Fina memang menusuk kalbu dan menguji pemikiran kita tentang pening kepala itu. Jadi Fina, selain daripada itu, untuk belajar daripada kesilapan 2020 apabila dinafikan Vietnam dan Indonesia sehingga gagal ke separuh akhir ketika itu, ditambah dengan pening kepala ini, apa keperluan yang paling utama buat Kim Panggon menerusi senarai pemain yang ada ketika ini? Akbar, kita tidak ada, seperti mana yang diberkatakan oleh Kim Panggon, tak ada masa untuk dia create alasan ketika ini. Ketika dia tahu inilah pemain yang akan diguna pakai untuk saingan AFF nanti. Jadi, apa yang perlu dilakukan oleh Panggon adalah tidak melakukan kesilapan yang sama, baik dari segi bagaimana dia untuk membentuk pasukan, percaturan apa yang dia mahukan. Dalam masa yang sama, bantuan daripada pemain-pemain amat diperlukan. Sebenarnya situasi ini tidak jauh beza dengan apa yang berlaku pada Tan Cheng Ho sebelum ini. Jadi saya fikir mungkin kali ini yang akan membezakan Kim Panggon dan juga Tan Cheng Ho adalah bagaimana dan apa kebijaksanaan yang ada pada Kim Panggon untuk menafikan kesukaran yang dialami oleh beliau ketika ini. Harus diingat, kita tidak boleh menyamakan pemain yang ada ketika ini dengan pemain yang ada ketika kelayakan Piala Asia tempoh hari, kerana saya boleh katakan majoriti daripada keseluruhan pemain utama tidak bersama dengan skuad negara ketika ini. Jadi itulah situasi yang boleh saya gambarkan untuk Akbar dan juga Dayang dan juga penonton Astro Arena, di mana ketika ini skuad negara tidak berada dalam situasi yang boleh kita katakan sebagai lega, kerana sekali lagi kita memerlukan kepakaran Panggon untuk mengubah situasi risau ini kepada satu result yang mungkin boleh dikatakan sebagai kejutan ataupun mungkin boleh kita katakan sebagai kebijaksanaan Kim Panggon sendiri. Okey, menarik sebenarnya Fina mention tentang wajah-wajah yang tidak sama dengan barisan pemain dalam kelayakan Piala Asia. Kemampuan layak ke Piala Asia dilihat mampu menjadikan skuad Kim Panggon ni dijadikan sasaran oleh pihak lawan untuk ditewaskan, terutamanya untuk pasukan seperti Vietnam, Singapura dalam saingan kumpulan B. Adakah kita boleh katakan bahawa tekanan
ke arah pasukan kita ketika ini adalah lebih tinggi, Fina? Betul Dayang, betul, sangat betul kerana kita perlu untuk mengubah apa yang telah berlaku sebelum ini. Jadi kita tidak mahu pisang berbuah dua kali. Apa yang boleh kita lihat dekat sini adalah keperluan yang ada dalam pilihan pemain-pemain Kim Panggon ketika ini. Ketika ini mereka Kim Panggon memiliki 17 pemain yang baru saja melaporkan diri pada hari pertama. Jadi kalau dilihat ada beberapa nama yang boleh dikatakan sebagai muka baru yang tidak pernah bersama dengan skuad kebangsaan. Kalau tak silap saya antara 7 hingga 8 pemain ya, termasuk Lita dan juga Sergio Aguero yang mungkin boleh kita katakan sebagai boleh kita katakan sebagai boleh kita katakan sebagai kelebihan ataupun keupayaan yang ada pada skuad kebangsaan yang mana pasukan lain tidak tahu. Jadi pemain-pemain yang dipanggil ini perlu memainkan peranan mereka. Kita tidak lagi, boleh untuk terus menilai, oh dulu kita ada pemain ni, sekarang kita hanya ada pemain ni. Jadi kalau kita terus bercakap perkara yang sama seperti itu, jadi apa harapan kita untuk melihat pemain yang ada sekarang ni? Apa yang boleh kita minta pada mereka adalah mereka mampu untuk mengubah situasi itu sendiri. Mereka bukan tidak bagus pun, mereka memiliki credibility tersendiri. Jadi inilah masa yang terbaik untuk mereka membuktikan selain daripada pemain utama yang kita miliki ketika ini, Panggon sebenarnya memiliki layer kedua yang boleh dikatakan sebagai mampu untuk menyaingi pemain utama kita. Jadi menjelang Piala Asia nanti, Panggon akan memiliki lebih pemain untuk dinilai. Jadi akan lebih seronok dari segi penilaian dan juga perebutan untuk kedudukan dalam pasukan utama nanti. Okey, baik Fina, kita ada banyak masa. Cuma saya nak tanya, hari pertama 17 pemain melapor diri. Tadi laporan Fina ada sebut beberapa nama pemain yang akan hadir 5-6 Disember. Tapi saya nak tahu, bilakah sebenarnya tarikh Panggon akan dapat semua pemain dipanggil sebelum dia membuat menamakan pasukan Malaysia yang akan beraksi di Piala AFF? Okey Akbar, Panggon akan menerima 28 pemain yang akan bersama dengan pasukan menjalani ujian-ujian mereka menjelang 6 Disember depan. Seperti mana yang kita tahu, pemain daripada pasukan Selangor dan juga JDT hanya akan lapor diri pada 5 Disember. Rahadi Azli, penjaga gol pasukan Terengganu, kini bersama dengan skuad bawah 23 tahun dan beliau akan lapor diri pada 6 Disember bersama dengan Dion Kools. Jadi pada tarikh itu Panggon akan menerima 28 pemain yang akan diuji dan dinilai. Cuma kita agak terkilan kerana kita tidak dapat melihat kehadiran dua lagi pemain KL City iaitu Akram Mahinan dan juga Declan Lambert yang katanya tidak dapat bersama dengan skuad negara atas dasar masalah peribadi. Jadi sebenarnya kita nak juga tahu apakah yang sedang berlaku ketika ini. Kalau kita lihat sebelum ini dalam kempen sebelum ini ataupun panggilan skuad kebangsaan sebelum ini, terdapat sedikit isu ya di antara pasukan kebangsaan dan juga KL City melibatkan Kim Panggon dan juga Bojan Hodak, di mana Bojan yang ketika itu dalam persediaan untuk memastikan saingan ataupun prestasi terbaik beliau bersama dengan pasukan dalam saingan AFC mengharapkan pengertian daripada pihak FAM agar tidak menggunakan pemain utama. Kalau tak silap saya ketika itu melibatkan Declan Lambert dan juga Zafri Yahya. Jadi apabila berlakunya penarikan diri ataupun satu alasan yang pada saya tidak sepatutnya berlaku, saya fikir ada sesuatu yang sedang berlaku di antara Bojan Hodak dan juga mungkin Kim Panggon. Mungkin saya salah, tetapi ya saya akan cuba rungkaikan perkara ini. Okey, kita nantikan rungkaian daripada Fina. Menarik. Ada drama ke tidak ni kita nak tahu. Okey, nanti kita tunggu laporan Fina untuk Nadia Rina esok. Terima kasih Fina. Alright Akbar, Dayang. Thank you.